Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton Kebun Bandar di mana segala idea dan kreativiti dirangsang, digabung dan dipersembahkan buat anda. Saya Ramona Zamzam akan bersama anda selama 30 minit bagi menyingkap tip-tip dan kaedah-kaedah pertanian bandar khas untuk anda. Dah sedia? Jom kita masuk. Sambil menyelam, minum air. Alang-alang dah tanam pokok untuk hobi bercucuk tanam. Sambil tu baiklah tanam pokok untuk hiaskan rumah. Betul Puan Salma? Betul Puan Mona. Ya, inilah dia tetamu kita pada hari ini. Itu apa yang dilakukan oleh beliau bagi mengisi masa lapang sebagai seorang pesara. Baik, Puan Salma, apa khabar? Ya, baik, Alhamdulillah. Nak tanya dengan Puan Salma pasal laman flora Puan Salma ni, boleh tak kalau ceritakan sedikit latar belakang? Boleh Puan Mona, insyaAllah. Ya. Laman flora ni kami namakan sebenarnya taman ni saya bersama suami saya lah, Abdul Rahim Hassan. Ya. Kami sama-sama membangunkan laman. Tujuan dia supaya kami dapat mewujudkan satu suasana yang nyaman, yang selesa seperti yang disebutkan sebagai rumahku syurgaku. Jadi apabila kami berdua serta anak-anak, cucu kami berkomunikasi di sini, kami rasa seronok, selesa dan mereka suka. Begitu juga dengan jiran-jiran. Kalau mereka datang, mereka suka kepada rumah kami dan akan melihat pokok-pokok yang kita tanam tu. Jadi itulah. Jadi kita dapat menggembirakan orang dan menggembirakan diri kami juga. Betul. Baik, yang seterusnya Puan, Ramona nak tanya. Macam mana masa awal-awal dulu idea ni boleh tercetus untuk buat Taman Flora ni? Kami kawasan ni, ruang ni agak besar. Ya. Bila kita duduk di sini, kita rasa apa yang diperlukan adalah sesuatu yang indah dilihat oleh mata, Ya. segar dinikmati oleh badan kita dan bau-bauan yang nyaman dan menyegarkan. Dan juga tanaman-tanaman yang kita tanam tu boleh menjadikan makanan-makanan yang berkhasiat untuk kami sekeluarga. Dan herba-herba itu adalah untuk kebaikan kami juga. Untuk kami menafakkan dan untuk memelihara kesihatan kami semua. Itu sebabnya kita ciptakan laman flora bertemakan kepada tanaman-tanaman untuk kegunaan keluarga. Dalam banyak-banyak tanaman yang Puan Salma ada, selalunya lah mesti ada satu atau dua atau lebih tanaman kegemaran. Boleh tak Puan Salma cerita apakah ia dan kenapa? Secara terus terangnya saya suka bunga ros. Cuba menanam bunga ros sendiri daripada keratan. Tapi mungkin suasana ini tidak berapa tempat ni mungkin kurang sesuai untuk ros. Dan saya suka juga bunga yang memberi warna kat rumah saya, bunga kertas. Nampaknya Puan Salma memang betul-betul suka pada bunga-bungaan ya? Ya, betul. Baik, yang seterusnya Puan Salma. Kita nak tahu apa kebaikan Puan Salma mengendalikan kebun dekat rumah sendiri. Banyak kan? Ya. Sebagai yang pertama dari segi fizikal saya lah. Orang yang dah berumur, jadi boleh bersenam. Dia nak berjalan jauh, dia tak larat. Ya. So dalam rumah ni bila kita mencangkul, mengemburkan tanah, dan kita berinteraksi dengan pokok, kemudian peluh kita pun keluar, badan tersihat. Dan dia memang satu terapi yang sangat baiklah pada orang-orang yang dah berumur macam saya. Betul-betul. Dan kalau herba-herba tu macam bila kadang-kadang badan kita macam penat-penat, kita ambil daun serai wangi kan? Ya. Kita rebus, Ya. kita buat mandi. Itu pun memang menyegarkan.
Meningkatkan kesihatan dan tak perlu cari jauh-jauh, sendiri ada dah. Betul, petik je. Petik aja, tak payah beli. Nanti Ramona pun nak cuba yang itu. Okey, Betul. gemuk tu. Ya. Ya. Baik. Ada tak apa-apa cabaran ataupun masalah yang Puan Salma lalui? Ketika menguruskan taman ni, ya. Ada tak? Cabaran dia satu dari segi kesesuaian tanaman lah. Kadang-kadang kita suka pokok tu, kita nak tanam, kita jaga dengan sebaiknya. Tapi oleh kerana dari segi kesesuaian dia tidak sesuai ditanam di tempat saya, dia tak mau hidup juga. Kami pernah cuba tanam pokok rosemary. Sebab suka kan rosemary kan wangi kan. Saya suka juga masak guna rosemary. Masuk dengan daging. Ya. Tapi dia mungkin tempat kita ni banyak hujan waktu tu. Jadi dia tak mau hidup juga. Itu cabarannya. Cabarannya kita tak boleh kontrol hujan. Maknanya itu satulah. Ya. Yang keduanya dari segi tanah ni mungkin tanah ni seperti yang Puan Mona tengok ni dia tepi bukit kan. Tanah ni memang dia bukannya tanah atas. Tanah atas dia banyak bahan organik. Dia banyak baja, dia banyak cacing. Tapi ni memang tanah batu. So cabarannya kita kena mengolah tanah ni dan kita memasukkan bahan organan. Baca-baca organan. Supaya dia menjadi subur dan menjadi sihat. Baik. Terima kasih Puan Salma. Assalamualaikum Mona. Waalaikumsalam. Mona tengah buat apa tu? Puan, Ramona cuba nak cabut pokok tu. Oh, bukan begini caranya untuk cabut pokok kunyit ini. Bukan macam tu. Habis tu macam mana? Kita guna kaedah rhizome pot. Kaedah rhizome pot. Ya. Maksud Puan, rhizome pot tu adalah kaedah terbaru yang kita akan belajar dalam segmen DIY kali ini ke? Betul. Oh, rhizome pot tu apa ya Puan? Boleh terangkan sedikit? Rhizome tu batang yang menjala dalam tanah. Baik. Okey, Pot? pot tu Pasu. Pasu. Oh. Kita ganti sebagai pasu lah. Ya. Ini hari ini kita lebih nak menerangkan pada macam mana kita nak tuai hasil. Hasil tu pokok kunyit tu lah. Kunyit hari ini. Jadi kaedah rhizome pot ni lebih kepada macam mana cara untuk menuai hasil. Betul. Nampak tak kalau selalu sebelum ni kita belajar tentang cara-cara untuk menanam dan kita juga ada cara untuk menyiram. Tapi kali ini kita akan belajar tentang cara untuk mengutip hasil. Ramona dah tak sabar. Ramona nak tahu macam mana cara-caranya. Tapi sebelum tu, boleh tak Puan Farhana bagi tahu apakah bahan-bahan yang kita perlukan? Okey, antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk rhizome pot kali ini ialah satu pokok kunyit. Pokok kunyit. Okey, lepas tu tanah campuran. Tanah campuran. Woven bag. Woven bag. Yang ni woven bag juga yang telah kita dipotong, yang telah kita potong untuk jadikan sebagai pintu. Oh, kita akan guna beg ni ke nanti sebagai media tanaman? Yang kita akan gunakan beg ni untuk sebagai media tanaman. Baik. Pisau. Pisau, gunting. Gunting dengan papan pemotong. Papan pemotong. Ini papan pemotong? Ya, Kalau- papan pemotong. Kalau papan pemotong yang kat dapur yang kita guna untuk potong-potong tu boleh guna? Boleh. Boleh juga. Baik. Kemudian air untuk kita siram pokok. Untuk siram pokok. Oh, tu sebab letak tempat papan pemotong di bawah ya? Jadi kita potong ikut saiz yang dah ikut kita... saiz yang kita dah buat lah. Baik. Hanya di sebelah saja, bukan? Di sebelah sini je. Okey. Potong lagi sebelah. Kita dah boleh tarik. Lagi sebelah. Okey. Yang ni Oh, belah bawah ni biar. belah bawah ni biar. Yang ni untuk kita tutup. Jadi daripada bentuk 4 segi, kita potong 3 sisi sahaja. Jadi macam ni. Dah jadi macam tingkap. Dah jadi macam tingkat. Baik. Kemudian? Kita ambil satu lagi woven bag yang telah kita siapkan untuk dijadikan pintu. Oh, ini dah potong dari woven bag yang lagi satu. Betul. Baik. Tak kisah warna apa pun, janji dari material yang sama. Betul. Baik. Kemudian? Okey, yang sini kita buang dulu pelekat velcro ni
Oh, dekat sini kita ada lekat 4 pelekat velcro Betul. di 4-4 sisi. 4 sisi. Baik. Nak buka semua, lepas tu kita akan lekat dekat situ. Lepas tu kita akan lekatkan pada sinilah untuk Yang tutup tempat tingkap tu. tempat tingkap tu. Jadi yang ini kita kena potong saiz dia lebih besar dari tingkap yang kita dah potong. Betul. Oh. Okey. Sekarang ni nak biar buka ke tutup tingkap dia? Biar buka. Biar buka. Okey, kemudian kita dah boleh masukkan media tanah. Oh, lepas tu kita masukkan media tanah. Ha. Ni dah ada tingkap. Tapi tingkap ni dah ditutup. Betul? Dah ditutup. Baik. Jadi sekarang nak masukkan media tanah. Ha. Kamu nak tolong pegang beg? Boleh? Boleh. Okey, kita masukkan tanah. Oh, jadi apa yang Ramona buat tadi salah rupanya. Pastikan tanah rata di belah dalam. Kalau tak Tanah rata dan padat lah. Oh, kena padat juga. Tekan-tekan sikit. Betul kan? Betul. Macam ni. Okey. Lepas tu? Kemudian kita ambil tanaman ni lah, pokok kunyit ni. Oh, Okey, macam ni. jadi kena hati-hati betul. Lepas tu, Lepas tu kita bersihkan sikit pokok ni. ya, Ni dah nampak umbisi ya. ya. Umbisi untuk Oh, kunyit. itu umbisi untuk Ini umbisi kunyit. Ni kunyit lah, rhizome tu. Oh. Lepas tu, okey, dah boleh letak kat sini. Okey, Ramona pegang sini. Ya. Saya nak tuang balik Tanah. tanah ini Untuk penuhkan. untuk penuhkan. Ya. Itu sebab tak semua jenis tanaman yang sesuai ya. Tak semua jenis tanaman yang sesuai. Oh. Kalau yang jenis rhizome ni, kita boleh gunakan teknik ini. Oh. Halia. Halia dan dengan kunyit. kunyit. Halia dan Baik. kunyit. Kunyit hidup lah. Cara nak ambilnya mudah je. Kita cuma bukakan pelekat ni. Ya. Oh, nanti adalah kunyit dengan halia ada dekat kunyit. sini. Jadi kita terus potong je lah. Dengan pisau sedikit je. Terus ambil. Untuk ambil bahagian yang kita nak lah. Oh, macam tu. Kunyit yang kita nak. Nampak tu Puan Farhana potong untuk ambil. Itulah dia Okey, kunyitnya. inilah kunyit. Dah jadi dah. Lepas tu, lepas kita dah ambil hasilnya, tutup balik. Kita boleh tutup balik. Oh, baiklah. Jadi dah selesai cara pembuatan. Dah selesai. Jadi inilah dia. Sistem rhizome pot kita yang telah pun siap. Jadi macam mana penonton-penonton sekalian? Seronok tak? Ramona pun tak terfikir tahu boleh tanam pokok dalam beg. Terima kasih banyak-banyak dekat Puan Farhana sebab sudi beri tunjuk ajar kepada kita semua. Macam biasa, ada tak pesanan untuk yang berminat untuk buat sistem rhizome pot ni? Pesanan saya untuk DIY kali ni, jangan lupa ya, selepas kita buat penanaman ni, dalam 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali, anda perlu gemburkan tanah ni menggunakan sendok supaya tanah tu gembur dan memberi ruang dan muka ruang kepada rhizome tu untuk membiak. Oh, jadi kena sentiasa gemburkan tanah. Sentiasa gemburkan tanah. Penting tu. Jadi tak bolehlah kata kita kena biar saja macam tu ya. Betul. Ingat tu, jangan lupa tau. Tapi menarik tak kaedah kali ni? Jangan cakap tak menarik. Kita selalu kena guna halia ataupun kunyit. Daripada nak kena pergi beli kedai, ni senang. Dah ada beg, dalam beg dah. Boleh letak, ambil usung, bawa pergi ke dapur. Mudah kan? Jangan lupa kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Kebun Bandar. Jumpa lagi. Para penonton sekalian, Ramona pasti di antara anda mesti ada yang dari golongan pesara. Betul bukan? Kalau-kalaulah ada dan anda juga berminat dalam bidang pertanian, mungkin anda juga boleh melakukan perkara yang sama seperti Puan Salma. Oh ya, banyak lagi yang Ramona nak tanya pada Puan Salma. Tetapi apa kata sebelum itu, kita belajar dulu sesuatu dalam segmen Pertanian Lestari.
Terima kasih kerana masih setia bersama saya, Ramona Zamzam, dalam segmen Pertanian Lestari, di mana kaedah-kaedah pertanian bandar yang kreatif dan inovatif kami persembahkan supaya kita semua dapat pelajari bersama. Pada minggu ini, kita akan belajar mengenai jenis media tanaman. Apa tu jenis media tanaman? Ramona, pasti anda ramai yang tidak tahu mengenai jenis media tanaman. Media ni bukannya media sosial ataupun media TV ke apa ke. Kita akan belajar lebih banyak, tetapi sebelum itu, apa kata kita berkenalan dulu dengan tetamu kita hari ini, iaitu Puan Irene. Puan Irene, apa khabar? Khabar baik. Baik, Puan Irene. Ramona nak tanya yang paling pertama sekali, ya, apakah itu jenis media tanaman? Media tanaman adalah penting untuk menyokong pokok dan juga akar. Ya. Ia juga digunakan untuk pengudaraan yang baik, Baik. supaya saliran boleh berlaku dengan bagus. Serta ia juga dapat menyimpan nutrien atau baja yang telah diletakkan untuk bahan tanaman tersebut. Oh, macam tu. Dan satu lagi, ia adalah bergantung kepada pokok tersebut. Apakah jenis-jenis media tanaman yang kita ada? Baiklah, Puan Irene boleh perkenalkan satu-satu? Kita ada bersama-sama adalah Banyak juga, ya? tanah campuran. Di sini tanah campuran telah dimasukkan dengan kokopit, Oh, jadi dalam tanah campuran ni ada kokopit, ada pasir, topsoil lagi? dan juga ada bahan organan. Ini adalah kokopit. Kokopit yang telah Dia macam diproses. sabut kelapa. Betul. Sebenarnya kokopit boleh dibuat daripada sabut kelapa. Baik, Ramona nampak ni macam rumpai laut. Ni apa benda? Rumpai yang sudah kering. Rumpai yang sudah Dan kering. ia mempunyai kadar penyerapan air yang tinggi. Dan ruang pengudaraan yang sangat bagus. Tanpa menggunakan tanah, kita boleh masukkannya dengan arang batu ke. Arang Betul? batu sini ataupun dengan batu bata. Batu bata. Oh, jadi ini campur sekali dengan arang kayu ataupun batu bata. Ni apa ni yang cantik-cantik ni? Jelly. Jelly ni. Ramona rasa nampak banyak orang letak tanaman dekat dalam bilik air. Betul. Air boleh, office boleh sebab dia sangat cantik. Bukan setakat daunnya, tanaman, tapi media dia dapat ditonjolkan kecantikan tersebut. Jadi kiranya untuk Dalam hiasan juga. Baik, ini apa ya, Puan? Ini perlite. Perlite ialah satu bahan tanaman yang serupa macam Nampak macam kerikil. batu. Batu. Tapi dia bukan. Ringan. Dia mempunyai kation yang tinggi. Pengaliran kation yang tinggi yang dapat menggalakkan pokok untuk menyerap nutriennya. Ini dipanggil lekabol. Lekabol. Ni adalah untuk menyimpan air juga. Sangat bagus digunakan untuk pokok sebab dia ada banyak pengudaraan. Ini yang macam orang letak dalam pasu bunga juga, tapi Ya, bukan betul. untuk bunga hiasan ke? Biasanya media ni sebab dia untuk menyokong pokok. Cut flowers pun boleh. Kita nak pastikan bunga yang kita dapat tu lebih segar, cantik dan juga berdiri tegak lah. Oh, supaya dia berdiri tegak. tu yang Boleh guna ni? Betul. Tapi ni kalau kena air tak apa ke? Tak boleh kan? Boleh. Kita sepatutnya rendam dan basahkan sebelum digunakan. Ya ke? Barulah kita cucuk. Ni pasir. Pasir biasa saja? Sebenarnya ia berat dan ia mudah basah. So ia boleh beri sokongan kepada pokok tu supaya tidak mudah jatuh. Berat kan? Ya. Okey, Puan. Terima kasih banyak-banyak, Puan Irene. Terima kasih Romana. Nampak tak? Seronok kan dapat belajar dengan Puan Irene hari ini. Pelbagai jenis media tanaman yang kita boleh gunakan. Tapi jangan risau, bukanlah kata kalau anda tak ada jenis media tanaman, tak boleh tanam pokok. Boleh juga. Tapi ianya lebih membantu ya untuk membesar dan menguatkan tanaman anda. Seronok kan? Jangan lupa untuk mencuba sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Itu Puan potong untuk apa ya, Puan? Ini salah satu daripada pengurusan pokok-pokok bunga ni. Ya. Jadi bunga ni bila dia dah keluar bunga, dia tinggal tengok Ada daun kering? Ada daun kering, jadi tak cantik kan. So untuk kita menggalakkan pucuk-pucuk baru keluar, kita kena cantas dia. Lepas kita cantas mana yang dah kering-kering ni, lepas tu kita buat pembajaan lah. Bila buat pembajaan dia akan dapat banyak makanan, so dia akan keluar bunga lagi dengan banyak lah. Kita nak gemburkan tanah dia. Tanah bila kena baja, kena air dan kena panas, dia lama-lama dia jadi keras.
Oh, macam tu. Oh, betul-betul. Jadi kena gemburkan. Jadi kena gemburkan tanah dan kita berikan baja organik. Baik. Baja organik ni dia dari segi nilai makanan pada pokok tak banyak, Ya. tapi dia membaiki struktur tanah pada macam pasu tu. bunga ni. Jadi akar dia pun dapat tumbuh dengan sihat lah pokok bunga ni. Baik, Puan. Ha. Baik, Puan Salma. Apakah harapan Puan Salma pada laman Flora ini untuk masa yang akan datang? Okey, laman Flora ni adalah satu laman keluarga. Kami memang berhasrat supaya tempat ni menjadikan kawasan riadah untuk kami sekeluarga. Dan saya memang berharaplah satu hari kita akan dapat bina gazebo. Gazebo di sini di mana cucu-cucu saya, saya dan suami dan anak-anak, kami dapat sama-sama duduk berehat kat situ untuk minum petang ke, untuk baca buku dengan cucu-cucu. Jadi dia menjadi satu kawasan yang indah lah. Baik, Puan. Yang seterusnya, sebelum kita mengundur diri, Ramona nak minta Puan Salma berikan sedikit pesanan pada para penonton kita di luar sana. Saya harap kita sama-sama dapat menghargai tanah yang kecil ni yang kita ada ni di tepi kawasan perumahan ni. Dan kita boleh gunakan, manfaatkan tanah yang kecil itu untuk menanam pokok-pokok yang berguna untuk kita sekeluarga. Jadi itu lebih baik dan marilah kita sama-sama memakan makanan yang sihat. Yang ditanam sendiri oleh kita untuk kegunaan keluarga. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Salma. Macam mana para penonton? Menarik bukan? Ramona betul-betul rasa teruja sangat-sangat dengan rumah Puan Salma. Dahlah banyak pokok bunga, banyak juga pokok buah dan sayur. Selain daripada dapat menghiasi rumah, anda juga dapat menikmati buah-buahan dan sayur-sayuran yang amat berkhasiat. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Kebun Bandar. Bersama saya, hos anda, Ramona Zamzam. Bye!